bawah. Kalau kita kiblat sini Mekah, maknanya sana Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa dilawan ke sana, lawan ni. Baik, jadi Masjidil Aqsa ni juga kiblat kita. Okey. Jadi bahkan di mustawa sampai ke arasy Allah yang menembusi langit, 7 lapis langit, lalu kembali semula ke Mekah pada malam yang sama. Maknanya daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, Isra, Mi'raj, daripada Masjidil Aqsa naik ke langit sampai tingkat 7, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke arah sana. Okey. Turun balik, jumpa penduduk Mekah. Gitu cerita dia. Okey, boleh baik? Okey. Saya suka kalau ada orang tanya, "Pak, dia angkat tangan," saya jawab terus. Oh gitu. Ada orang ceramah, dia ceramah dulu. Dia tak suka kacau, saya tak. Tidak. Saya dah offer dah tu kat dia. Tiba ada orang tanya terus. Saya selalu diuji. Kadang-kadang Tuan Guru Haji Yunan, dia uji saya terus je. Tengah mengajar, dia tanya. Tak masalah saya. Kalau orang lain dia takut-takut, saya jawab je, mana yang tahu lah. Baik. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku beberapa riwayat yang biasa kita dengar 27 Rejab. Maknanya kita dah lewat sehari, tak apalah. 1 hari bulan. Cikgu Man tempoh betul. Dekat seminggu lebih. Tak kurang, tak lebih. Saya test Cikgu Man. 3 hari bulan dah. Mana tak boleh? Tak boleh. 1 hari bulan. Saya tahu dah. Memang tepat masa dia. Saya nak tengok je. Memang Cikgu Man dia nak benda ni jadi. Malam ni saya pergi, insyaAllah. Walaupun tak berapa sihat, kalau ikutnya boleh bagi alasan tak sihat, tapi tak boleh. Buat ilmu kena bagi. Sebab bila kita tahu dekat nak bulan Ramadan ni, lebih bersemangat untuk kita beribadah kepada Allah. Cerita dia. Okay? Saya tak pernah lagi ceramah sini. Biasa jaga perau dalam, Feldak jaga perau, Merapu. Dulu isteri saya posting kat Merapu. Saya ngajar dekat masjid Merapu dulu. Patut patah ke orang kaya haji, duduk kat lebih. Begitu je lah. Okay. Baik. 20 Rejab, 27 Rejab tahun ke-11 kerasulan baginda berlaku setahun sebelum hijrah Nabi. Maknanya sebelum hijrah Nabi Muhammad, setahun sebelum tu Isra Mi'raj. Ada sebab Isra Mi'raj. Okey, kita tengok. Dapat semua ya, insya-Allah. Yang boleh membaca, minta maaf tulisan kecil sikit. Tak apalah. Kalau nak buat tulisan besar, banyak nak kena buat sikit. Tak ada. Walau bagaimanapun sebenarnya para ulama tidak sepakat. Ada yang kata tarikh itu lain. Tapi tak apalah, kita ambil 27 Rejab tu. Tamat, senang. Jadi kita ingat 27 Rejab ni peristiwa Isra Mi'raj. Okey. Selesai masalah dalam waktu. Namun kisah Isra Mi'raj ni dia adalah cerita rakaman cerita sebenar. Cerita sebenar. Okey. Sebab apa dia cerita sebenar? Sebab dalam hidup kita ni ada pengajaran di balik cerita Isra Mi'raj. Panjang, saya pendekkan. Waktu saya tulis ni, asal dia buku Jawi tu. Lepas tu download internet sikit, sambung. Jadi dia kuliah pendek. Lepas tu nak ulang kaji, insyaAllah. Tak gitu. Bolehlah ulang kaji. Ulang 2-3 kali, insyaAllah. Tak faham? Tanya Haji Man, nanti telefon saya jawab pun dalam WhatsApp. Tak ada masalah. Baik. Menurut Ibnu Ishaq ni seorang ahli sejarah. Dia berkata, selepas 10 tahun baginda dilantik jadi Rasul, dan Az-Zuhri pula berpendapat ia berlaku setahun sebelum baginda berhijrah ke Madinah, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Sementara As-Suddi menegaskan ia berlaku pada Rabiul Awal 16 bulan sebelum baginda berhijrah. Dan Al-Hafiz Abdul Ghani As-Surur Al-Maqdisi berpendapat ia berlaku
27 Rejab sebelum penghijrahan Nabi. Yang kita ambil Al-Maqdisi, paling senang nak ingat. Terbaru saya tengok ada satu penulisan Al-Quran ni kalau siapa tak khatam bulan Ramadan ni, sebab dia ada 1 juta huruf. Quran ada 1 juta huruf. Tak baca Quran tak ada rugi. Okey, 1 juta huruf ni kalau kita dapat khatam Quran, insya-Allah ya Rabbi salam. Kan? Okey, boleh? Saya kalau tidak saya nyanyi dah ni, suara saya. Tidak masuk dah. Cuma ni segan-segan lah, baru pertama kali masuk ke orang ni. Segan sikit lah. Tidak, memang terluah ya. Ini suara saya pula tak lepas. Testing suara takut pecah. Tak apa, saya slow. Kata Prof. Dr. Yusuf Qardawi bahawa peristiwa Isra Mi'raj ada banyak riwayat palsu. Jadi maknanya dia berlaku 27 Rejab tu tak tepat sangat. Itu pendapat je lah. Cuma kalau kita baca, tak kisahlah berapa hari bulan pun, kita di Malaysia ni 27 Rejab. Selesai masalah. Baik. Apa yang indahnya pada Isra dan Mi'raj ni, kita masuk dah ya. Masuk dia. Ini apa bisa ya? Bisa. Saya boleh tukar bahasa. Nak tukar bahasa slang utara tak jadi masalah. Pimai tantu. Tak ada masalah. Okey, kita masuk ya. Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, Isra Mi'raj ni berlaku 27 Rejab, 27 Rabiul Awal. Dia kata Rabiul Awal tu masa Maulidur Rasul tu, itu sebenarnya berlaku 27 Rabiul Awal. Itu kata Imam Nawawi. Tak apalah, itu pendapat. Tak jadi masalah. Kita dah biasa 27 Rejab. Okey, kita tengok peristiwa yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah. Tapi maknanya yang bedah tu bukan manusia. Malaikat. Kenapa malaikat? Malaikat masa duduk dekat, banyak kali juga orang Nabi ni kena belah. Tapi dibedah sebelum berlaku peristiwa Isra Mi'raj, dilakukan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Itu jelas sebagai ulang kaji, malaikat siapa nama dia? Malaikat Jibril dan Mikail. Jadi hati baginda dicuci dengan air Zam-Zam. Kita ni kalau zaman sekarang nak cuci hati macam mana? Berzikir. Sebab tu kita kena kalimah tauhid, kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Contoh je kalimah zikir. Dan zikir-zikir apa saja untuk menyucikan jiwa. Kalau Nabi, dia Allah jaga, ambil hati dia, belah, ambil hati, cuci dengan air Zam-Zam. Kita tak boleh. Kita kalau cuci itu mati. Cuci dengan zikir. Baik. Cucilah dengan zikir. Mati. Kalau tak percaya, belahlah dada kanda. Orang tunjuk kejujuran dan cinta. Mati. Tak usah bobok mati. Baik. Jadi cuci hati itu dengan air Zam-Zam, dibuang ketulan hitam. Kalau kita perubatan sekarang nak buat ketulan hitam tu macam mana? Kita nak buang darah kotor, tak ada cara lain, berbekam. Cuma ulama kata berbekam jangan bulan Ramadan. Kita puasa, kita bekam, maka hukum dia takut cengkeling. Cengkeling pengsan kan? Cengkeling 9392. ya. Pengsan. Tapi masa lain orang lelaki digalakkan berbekam. Kalau orang perempuan, dia tak apa, dia keluar darah haid, saluran dia keluar bersih. Kita orang lelaki, cara nak keluarkan darah kotor, berbekam. Itu yang habis kepala tu. 01 Atas kepala ni, sini, belakang, tak berapa ni, keluarkan darah kotor yang hitam. Itu cara dia. Kalau Nabi, dicuci. Baik. Jadi keluarkan semua benda yang warna hitam tu, yang disebut alaqah, iaitu di mana tempat syaitan membisikkan was-was. Rupanya darah berfungsi. Contoh gini, kita minum dengan tangan kiri, Tok Guru saya pantang minum dengan tangan kiri, tak baca bismillah, terus masuk syaitan.
Tapi kalau kita pegang gini, pegang gini dengan tangan kanan, Satu. paku peluk dengan tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Dua, 9. Teguk satu, teguk dua, teguk tiga. Hilang lagu kalau ikut surah Nabi. Jangan kita macam setiap orang lagu betul kan. Buka botol, sap, selesai masalah. Lepas tu dia lagu betul. Okey deh. Kalau kita nak ikut sunnah Nabi, pegang dengan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dengan tangan kiri, tak baca, setan masuk sekali dalam kita punya darah. Waktu kena kat Nabi, was-was, cuci. Bapak boleh tahu. Oh, rupanya kena dengan tangan. Kalau kadang-kadang kita driver lapor sangat kan. Driver tangan kanan, makan tangan kiri. Wah, tak kena. Driver tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Okey? Tak, boleh kan? Sebab tahun kali ni saya sesekian lagi kita empat. Kalau bangun sikit, banyak guru je. Biasalah. Baik. Terdapat kemudian dituangkan hikmah. Nabi kita ni jaga, dituang hikmah kebaikan, dituang ilmu, dituang iman. Macam kita nak hikmah macam mana? Macam malam ni kita ikut majlis ilmu ni, kita dapat isi dia. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak dia kebaikan, Allah bagi faham kamu. Kalau Ustaz Sofian tengok saya ni, dia suka lah. Kawan kita dia tahu. Tak ada agam lah. Mujur dia tak ada. Kalau ada dia terpaku buat saya. Okay. Oh tu Ustaz Pian yang antara budak cerdik. Budak cerdik sangat sekolah. Dia dengan Ustaz sini tu cerdik mat. Gelau dek pasir kita ni. Cerdik mat gelau. Macam Kongo ni lembab tapi jadi juga ustaz. Tahan lah sikit, tahan lah. Boleh lah kampung boleh lah. Orang Bandung tempat ada sikit. Ayuh dia gamau. Dua abang Alhamdulillah. Dia masukkan hikmah, masukkan ilmu, masukkan iman. Kalau kita nak dapat iman macam mana? Dia mula dengan ilmu dulu. Masuk dengan ilmu, baru kita faham. Lepas faham dengan ilmu, baru kita amal, baru masuk iman, baru sampai ke manisan iman. Cuba try kita semayang semua di masjid. Tiba-tiba kita tak semayang, kita semayang di rumah. Sedar tak? Kena selalu ke masjid. Sebab kemanisan iman tu tiba. Teringat. Yes, betul. Okey, boleh faham? Saya nak turun lagi. Tidur kagak pukul 9, tempat kamu. Tak dah. Itu sebab saya sedia bahan. Kalau tidak kan di berapu. Niat insan mata kaji semar nisik. Sebab saya Jawa, saya tahu makna ni. Niat insan tu dengan saya berniat dengan ini bahawa saya akan mengeluarkan najis. Itu maksudnya. Maknanya kalau orang pukau disimpan dalam perut dia, waktu baru dia berok keluar kepala najis. Ilmu pukau tu dia buat kurang gitu. Pirangli punya cerita lucu dia tu. Boleh jadi saya malas nak sebut kadang-kadang, tapi saya boleh buat sikit. Baik. Setelah itu, setelah dadanya dijahit, dimeterikan khatimin nubuwah, ada cop, ada nabi ni ada cop. Kenabian ada. Tak silap kalau baca dia dekat belakang cop. Cop. Kita ada juga cop, tapi yang dari lahir tu ada ni. Hitam-hitam sikit kan, cop. Mak kita je yang tahu, atau ayah kita yang tahu. Kalau tak ada cop, dia tengok parut, mungkin jatuh ke mana-mana, ayah kita tahu. Kan? Insting orang tua ni kuat. Sebab dia tahu anak dia. Macam saya, kalau anak saya nak kelentong pun saya tahu. Tak salah, tahu. Kan? Macam tu juga kita dengan anak kita. Tengok sekali pandang, gaya-gaya anak kita tu macam dah percaya lah. Dan tengok balik, tak macam juga. Contohnya budak saya, budak sekarang ni korat, lain macam, tak macam dulu budak korat gitu. Sekarang dia buat style dalam drama. Saya pun terkejut. Macam mana dia buat? Pergi korat budak tu, jom kita kahwin, kita jumpa mak ayah dulu.
Ya Allah beraninya untuk sampai sekarang. Banyak sangat tengok cerita jadi lain macam bang ni. Tak nak merepek, masuk balik ya. Saya macam ni kaki merepek juga, masuk balik. Sebab kalau ada barang, settle. Tidak, merepek lah. Baik. Lepas tu didatangkan binatang bernama buruk untuk ditunggangi oleh Rasulullah dalam perjalanan yang luar biasa dinamakan Isra. Isra daripada Mekah ke Madinah. Daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Isra. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik ke atas. Boleh? Baik. Jadi kalau dah live gini, okey. Nanti boleh ulang balik. Saya bukan ceramah ustaz sangat sebab ni. Kalau tidak, saya persembahkan yang baik lagi. Tapi dah suara dah tak ada. Minta maaf dah tepat. Lain kali lah pulang. Buat saya ni, saya guru cemerlang. Sekali dengan Jiman ni. Cuma guru cemerlang saya ni mengajar dalam bentuk menyanyi. Mengajar saya, memang saya reka-reka begitu. Nah, boleh. Bolehlah. Taklah sedap sangat suara, tapi boleh nyanyi. Okay, boleh. Okey ya? Kita buka muka surat sebelah. Muka surat 2. Semasa Isra' perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sepanjang perjalanan itu Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Okey. Dan satu lagi ada yang mengatakan ditemani juga oleh malaikat Israfil. Tapi biasa kita tengok satu je kan, malaikat Jibril. Baik. Tiba di tempat tertentu, tempat yang mulia dalam sejarah. Rasulullah diarahkan oleh Jibril supaya berhenti dan sembahyang 2 rakaat antara tempat-tempat berikut. Yang pertama, Taibah. Taibah ni nama dulu, nama sekarang Madinah Al-Munawwarah. Pergi ni geng-geng umrah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Baik. Di mana Rasulullah akan melakukan hijrah. Yang pertama, malaikat Jibril suruh turun, solat sunat 2 rakaat. Jadi pengajaran kepada kita, bila kita berjalan bermusafir, singgah mana-mana tempat ibadah, surau ke masjid, sembahyang 2 rakaat. Okey, itu pengajaran dia. Kita kata ini cerita je, fiction. Bukan. Ini cerita sebagaimana. Baik. Yang kedua, apa lagi? Kemudian Nabi diturunkan di Bukit Tursina. Bukit Tursina ni ialah satu tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Ingat ayat yang berpuji, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Dengan perkataan ini, dia bercita-cita nak jumpa dengan Allah. Dia cakap. Bila bercakap, kepesan. Tak ada cakap pun dekat bukit mana? Bukit Tursina. Dari segi sejarah, tempat ni semua musuh Islam dah attack. Kan? Boleh faham? Berkaitan dengan itu tadi. Alhamdulillah, khusyuk dan tawaduk mendengar kuliah. Saya suka begitu. Dia khusyuk, senyum, suka macam. Sebab apa? Bab ilmu ni kita kena sungguh-sungguh. Bukan kata main-main. Baik, kita masuk seterusnya. Kemudian diturun ke Baitul Laham. Ini tempat Nabi Isa dilahirkan. Baitul Laham ni tempat Nabi Isa dilahirkan. Di situ Nabi Muhammad diturunkan oleh Jibril melalui buraq. Bila datang pada syurga tu, sembahyang 2 rakaat. Okey. Sekarang ni kalau kita berhenti, sembahyanglah 2 rakaat untuk dapat keberkatan. Dan guru saya kata, kita nak mengenangkan berapa banyak masjid yang kita dah sembahyang. Cara ni kita sembahyang sunat dulu. Contohnya kita lalu kan nak pergi ke LIA, berapa masjid yang kita lalu, buat solat sunat kat situ. Ni surau, ni masjid, ni surau, ni masjid, ni surau, ni masjid. Tak sampai rumah anak kita ada kelompok, ni surau, ni masjid. So, ingatlah. Tapi syarat dia sembahyang sunat 2 rakaat. Gitu. Kalau tak sembahyang, lalu sembahyang penting je, niscaya hanya ingat yang lazim saja. Yang tu tak ingat. Macam contohnya Masjid Al-Gading ni, saya tak kenal sekarang lagi. Sebab saya ada kawan saya satu KB, Cikgu Al-Khalidi. Nama dia sekarang Al-Khalidi. Dia ajak saya buat, Ustaz, mau kita pergi kampung kawan.
Mana kau gading? Lepas tu arwah ayah dia lagi. Saya pergi rumah, jumpa dengan arwah ayah dia. Ni kan, tempat ada ni. Jumpa, borak-borak. Dia kata, awak sembahyang dulu. Sunat tu di masjid tu. Ini masjid, saya ingat tu. Tapi cuma baru ni tak ingat jalan. Tersat sikit. Lama tak masuk. Bukan kata tak pernah masuk. Kampung orang maklum. Tapi lepas ni dah berdesuk lah masuk. Kalau awak gading, tak mudah. Kan? Baik. Dalam perjalanan itu juga Rasulullah menghadapi gangguan jin ifrit. Ini bos kepada jin-jin. Bos kepada syaitan. Ini jin ifrit. Jin ifrit ni kepala gangster. Ayahanda ni jin ifrit. Kepala gangster. Kalau budak-budak ni faham kalau sikit disebut ayahanda. Faham tak kau? Apa maksud ayahanda tu? Faham lah. Memang kepala gangster tu. Dengan api jagung. Api jagung ni api yang orang buat daripada apa ni, daun kelapa tu, bakar jagung tu. Okey. Lepas tu dan dapat menyaksikan peristiwa simbolik yang amat ajaib. Ifrit ni diganggu tengah jalan. Maknanya sampai hari ni, minum tadi pun saya bagi contoh, minum je tangan kiri, syaitan tu masuk dalam badan. Budak mat masuknya. Ya. Satu lagi contoh, kalau kita marah, cuba tak istighfar. Budak ni lempar garang, dan bila dah kena, dia masuk lagi dua, masuk lagi tiga. Cuba istighfar. Istighfar kalau masa diri duduk. Astagfirullah. Kalau tak boleh duduk, bagi. Dia slow tu. Reduce, jadi sejuk. Kalau tidak, suku sakat jin ifrit mengganggu kita. Dia kabut dah. Dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Dia kabut dah. Dia akan menggoda anak cucu Nabi Adam sampai dekat hari kiamat. Dia kabut dah. Dia tak akan mengaku dia pernah buat jahat pada manusia. Dia kabut dah. Manusia yang ikut dia menipu. Banyak cerita dia. Kita pendekkan. Kalau tidak, tak habis ni geram pukul 9. Tengok, dah 8.30. Dah. Gitu. Baik. Kaum yang bercucuk tanam hari itu juga menuai hasil. Apabila dituai hasil dia, buah yang baru keluar balik. Belum lagi dituai. Hal itu berlaku berulang kali. Kata Jibril, itu ialah kaum yang berjihad fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah, dapat gandaan pahala 700 kali ganda, bahkan gandaan lebih banyak. Baik. Bukan sekadar orang yang fisabilillah saja. Orang yang dapat pahala ni orang yang bersedekah. Contoh umpama sedekah, sebutir biji tanam, tumbuh jadi 7 cabang. Setiap cabang 100. Ada 7 cabang, maknanya 700. Orang yang sedekah dan berjuang pada jalan Allah, fisabilillah. Berjuang pada jalan Allah maknanya dia mempertahankan agama Islam. Dia tak boleh biar agama Islam dihina. Orang pijak Quran, bangun. Orang menghina Islam, bangun. Mempertahankan Islam. Kita jangan biar. Lantaklah tengok, bukan kena urusan kawan. Tak kena jadi fisabilillah, tak ada lah. Datuk lebih, tak ada. Kalau bahasa Rengai masuk ke hidung. Di mana Ke mana masuk. Nama duduk Rengai. Di mana masuk ke hidung. Baik. Okey, dah tahu dah jin ifrit dia punya fungsi. Maknanya lepas ni kalau kita marah, istighfar, duduk. Jangan kita layan marah. Kalau marah ni memang tengok orang. Tak boleh kawan. Waktu orang marah, saya pernah tengok orang marah ni. Tak boleh kontrol tu. Ini kat Malaysia ni tahan. Kat Indonesia, ayo tarik parang tu. Awak mati atau saya mati. Allah Akbar. Kita tengok benda kecil tapi menyesal tak sudah kalau lepas baru. Kan? Kadang-kadang sekarang ni saya dah makin tua ni, bila tengok orang marah saya tunduk ataupun saya lagi pada dia. Tak nak tengok mata ni. Sebab bila mata dah tengok kesyaitanan. Istilah bahasa kesyaitanan. Baik lagi. Kan? Baik. Seterusnya, tempat yang berbau harum.
Malaikat Jibril kata, baru daripada kubur Masyitah, seorang tukang sikat, anak Firaun. Masyitah ni dia beriman pada Allah. Sikat tu tak sengaja jatuh. Tengok dia sikat anak Firaun tu jatuh. Oh, jatuh bawah. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, dia kata. Si anak Firaun ni bagi tahu ayah ni, siapa Tuhan? Allah. Dia bertahan sampai dia mati dibunuh oleh Firaun. Campur dalam gawah yang gergasi, mati. Tapi kerana dia mempertahankan Islam tadi tu, Allah jadikan bau harum. Kita sekarang bau paling harum sekali kalau kayu gaharu tu campur dengan apa ni, darah, apa ni, darah kijang, nama-nama itu. Kasturi kijang. Kasturi kijang. Kasturi kijang ni, darah beku kijang tu yang sekumpai tu. Tapi macam mana jadi wangi? Itu kuasa Allah, kan? Kuasa Allah. Jadi kalau kat rumah sekali kena ada kasturi kijang. Apa kena ada kasturi kijang? Dia terapi. Kita rasa resah gelisah, pakai kasturi kijang. Nak tidur, pakai kasturi kijang. Nak bersama, pakai kasturi kijang. Jumpa anak beranak, pakai kasturi kijang. Bila anak ni kita letak kasturi ni, anak pergi cium tangan kita, dia akan ingat sampai bila-bila. Tu fungsinya kasturi. Kita ingat pergi kasturi itu untuk semayang je. Oh, banyak lagi khasiat lain. Cukuplah sangat tu ya. Nanti nak kedai kopi, tak habis ni lah. Tak boleh. Mak kau dia tempat kau. Tempat itu 9. Lepas tu dia tengok ada orang pecah kepala dengan batu. Setiap kali dipecah, sembuh balik, ketuk dengan batu. Ini adalah perbuatan orang-orang yang kepalanya berat untuk sujud atau semayang. Dia menyesal tak semayang ni cerita ni. Okey, kita ambil pengajaran. Kalau boleh, generasi muda, jangan tinggal semayang. Untuk memperbaiki diri, perbaiki solat anda. InsyaAllah rezeki Allah di mana-mana. Sebab dalam Quran pernah sebut, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang yang berjaya itu ialah orang yang sembahyangnya khusyuk. Nak sembahyang khusyuk macam mana? Kata kita lama guna. Ambil sembahyang 3 kali, lepas tu baca doa. Habis baca doa, masuk dalam masjid. Bila azan dikumandangkan, kita jawab azan tu dalam masjid. Habis sembahyang sunat 2 rakaat. Berimam secara berjemaah. Lepas tu sembahyang sunat Ba'diyah. Lepas tu pandang tempat sujud. InsyaAllah khusyuklah kita. Itu kitab lama. Ada lagi macam mana cara khusyuk ni, macam-macam lah. Tahu makna macam-macam lah. Tapi itu kena jaga. Jadi adik-adik sekalian, jagalah sembahyang. Jangan ambil sembahyang sekadar. Kan? Lagu sekadar ni ada dalam lagu Seroja Bunga Seroja. Itu lagu sekadar. Tapi saya pecah suara ni, minta maaf betul tuan. Ketidak berdentung dalam masjid Au Gading. Ujung. Tapi yelah, Allah tak izin, tak boleh lah, jangan. Baik. Kemudian ini orang yang menyesal, dia ketuk kepala dia dengan batu. Tak sembahyang ni, menyesal. Lepas tu ada pula sekumpulan orang tutup kemaluan dia depan belakang ni. Kenapa? Hanya dengan secipik kain. Dihalau seperti binatang ternakan. Makan pula api bara, batu, neraka jahanam. Kata Jibril, orang ni orang yang enggan membayar zakat. Tak cukup kain. Zakat dalam Islam ni, saya kursus dengan Ustaz Fawaz bahagian fatwa penguasaan. Masa tu pusat zakat Lipih ni kerjasama dengan pusat zakat seluruh daerah faham. Lipih saya jadi wakil. Ustaz Fawaz cakap, kalau baju kita kotor, cuci mesti dengan sabun. Kalau hati kita kotor, mesti cuci dengan zikir. Kalau harta kita ada unsur kotor, mesti cuci dengan zakat. Kalau kita tak cuci dengan zakat, maka harta kita itu ada bercampur dengan kekotoran.
maka kita bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Semoga semuanya bersih. Amin ya rabbal alamin. Okey. Boleh lagi ya? Okey, kita tengok lagi. Lepas tu satu kaum lelaki dan perempuan dia makan daging mentah. Dah lah mentah daging itu busuk pula. Ini menggambarkan lelaki dan perempuan yang suka melakukan zina walaupun mereka mempunyai pasangan yang halal. Ada contoh yang hidup belang. Ini perangai orang hidup belang, dia makan daging busuk. Tak molek tu ada, tapi yang busuk juga dia makan. Ni digambarkan masa tengah Isra Nabi Muhammad. Maka kalau boleh, wala taqrabuz zina. Oh, kita takut sekarang ni, TikTok sekarang ni, cerita betulnya. Anak murid saya bila saya tanya, jawapan dah berbeza. Awak esok kalau nak kahwin dengan orang macam mana? Ustaz, saya nak kahwin dengan janda. Boleh kedik-kedik macam dalam TikTok. Astagfirullahaladzim. Jawapan yang agak janggal kalau kita dengar. Tapi itulah kebiasaan hari ini. Ustaz kalau kahwin dengan janda memang hebat. Macam mana dia boleh tahu? Budak-budak boleh tahu. Ini tak lain tak bukan daripada pengaruh handset. Bukan kita tengok anak kita sekarang ni. Kejap dia tengok TikTok, benda lain dia tengok. Jangan main-main. Kan? Sekadar kita ceramah je lah. Tengok anak kita maknanya. Jangan kita biar. Kan? Lepas tu, kaum lelaki yang berenang dalam sungai darah, yang dilontar batu, dia boleh kata orang ni orang yang makan riba. Akhir zaman ni kita, akhir zaman jarang betul lah tak makan riba. Nak ambil kereta cash tak apa. Jalan pinjam pula pay. Kena pula riba. Apa yang untuk bayar? Nak pinjam duit, nak buat pertanian, kena juga riba. Bayar juga. Ada yang ialah kahwin pinjam duit antaran 12,000. Pinjam bank bayar dapat anak 3 tak habis dibayar. Macam kan? Jadi kita jangan banyak dengan makan riba. Makan riba atau makan. Tapi kalau boleh kita doa jangan makan riba. Kan? Kalau makan riba ni jawabnya berat lah. Okey, berat. Makan tak riba boleh tak makan tak riba? Makan tak riba. Itu tak apa. Itu tak apa. Itu makan tak riba itu satu kemestaan. Boleh faham? Tak boleh banyak-banyak kan tak habis. Dah lah pasal. Itu nak pukul 9. Okey, setengah jam lagi. Itu kena habis tu. Lelaki yang berhimpun dengan seberkas kayu dah tak larat nak pikul, ditambah lagi kayu tu, dan ini adalah orang yang diberi amanah tetapi tak boleh menunaikan tanggungjawab. Orang ni takut ni. Orang ni lah takut. Kita sebagai ketua keluarga, tiba-tiba amanah tak jalan betul, letih kita. Woi, ini kalau jadi ketua penat. Penat, jadi ketua penat. Baca tempat penat, kawan aku penat. Buat kena jadi contoh. Kita orang kata dia jadi ketua imam. Ayo, macam saya jadi ustaz dalam sekolah. Ustaz tak boleh buat silap. Kalau buat silap orang kata saya. Cikgu lain buat silap tak apa. Oi, kenapa jadi gitu? Apakah kita adalah orang yang berdosa? Tak. Dia nak tengok bila jadi ketua leader ni boleh jadi contoh pada orang lain. Ya Allah, susahnya lah tanggungjawab. Nak cerita tanggungjawab susah mat. Kita kalau ada anak perempuan kena kawan, ada anak lelaki kena kawan. Tapi budak sekarang pandai. Apa? Saya tak nak pergi sekolah kalau tak ada motor. Sebab dengan ada motor adalah sumber aspirasi saya belajar. Letih kita nak layan dia. Motor paling kurang apa? Y suku. Betul tak? Letih. Lepas tu seterusnya ada satu kaum yang digunting bibir. Dia gunting lidah, dia gunting bibir. Ini biasalah orang yang buat fitnah. Ini paling kita takut. Jangan kita cuba-cuba buat fitnah. Sebab kalau kita buka buku penawar bagi hati,
Takut kita. Kenapa? Kita punya pahala ni kita kena jaga untuk diri kita. Boleh tak masa akhirat kita bagi ke orang secara tak rela? Boleh. Kalau kita mengumpat, kita memfitnah orang tu, dia tak buat, alamat pahala kita bagi ke dia. Kalau sembahyang berjemaah kita 40 tahun dah kita buat, mustahil nak jadi kosong. Boleh. Kalau kita mengumpat, mengatur orang, dia tak kena. Itu sebab Islam kata, kalau tak nak cakap, lebih baik diam. Kalau tak betul, lebih baik diam. Tapi sekarang dunia Jabba Beru, kita tak dapat nak beza mana yang betul, mana yang salah. Contoh saya bagi mengenai vaksin COVID, kan? Nampak orang vaksin COVID boleh ke tidak? Doktor ni kata tak boleh, doktor ni kata boleh. Jadi kita pun pening. Itu memang tanda akhir zaman. Kita tak dapat nak beza. Jadi benda tu betul atau tidak? Ini jadi fitnah. Akhir zaman ni banyak dalam fitnah lain, kan? Allah Rabbi kita elaklah, kan? Baik, seterusnya lembu jantan keluar pada lubang sempit, ya, tak dapat masuk balik. Kenapa? Orang ni tak kebur. Lepas dia cakap besar, dia menyesal. Sebab tu lebih baik kita jaga perkataan kita. Maklumlah, bila kita kaya, orang lain miskin, kita dapat mengatasi dia. Kita pun takbur. Alah, benda tu bukan boleh buat. Jangan. Bila takbur ni, gambaran ni macam seekor lembu. Keluar pada lubang boleh, nak masuk balik tak boleh. Maknanya, kalau di hari akhirat, memang kena lah orang ni. Sebab apa? Dia akan menyesal kerana takbur. Jadi kalau kita cakap seadanya, selamat. Allah, benar diri je. Kawan itu dia ada benda lain, dia tahu Allah, boleh pula orang gitu. Tak. Kalau takbur, boleh. Ini contohlah. Seterusnya, ada perempuan tua yang duduk tengah jalan. Dia suruh Rasulullah berhenti, tapi Rasulullah tak hirau. Itulah usia dunia. Perempuan tua bongkok 3. Kalau cucu-cucu tak dapat lari, kan? Nenek tua banyak sakti. Jadi rupanya bila Nabi Muhammad diutuskan, wa khatimul anbiya'i wal mursalin, Nabi akhir Nabi Muhammad. Tanda kiamat lahirnya Nabi Muhammad. Allah, kita ni 1400 lebih tahun. Bukan akhir zaman lagi. Memang kita dah hujung. Dah hujung sangat. Macam mana nak tahu hujung? Anak saya sekarang belajar dekat Padang. Baru ni telefon. Apa? Getaran gempa bumi kuat dah. Sampai ke Kelang kan? Sampai ke Lombok. Anak saya duduk kat Padang, tempat pusat gempa bumi. Pening kepala dia kata. Gini. Anak saya belajar kat Padang. Dia generasi kedua lepas saya dari isteri saya. Saya dari isteri saya ni anak murid kepada Ibu Nur Rosia Jamil yang menyanyi lagu Selimut Putih Bila Israel. Itu untuk guru saya. Jadi saya jumpa jodoh sana. Jadi saya hantar anak saya ni untuk generasi kedua. Dia tak pernah. Saya belikan tiket, bawa, hantar tinggal belajar. Nak nangis, apa? Belajar dulu. Kan? Tidak, anak kita ni tak boleh beli kari. Dia pergi anak jauh. Kalau kat Malaysia dia boleh telefon lagi ayah dia pergi hantar. Kalau kat Indonesia lepor lah. Baik. Seorang perempuan bokok 3 tadi menahan Rasulullah bertanya. Itulah gambaran usia dunia yang saat menunggu nak kiamat. Kita ni jangan katalah kita nak buat kebun buat. Kita tawakal pada Allah. Nak tanam pokok, tanam. Dalam hadis sebut, tanam dengan membaca bismillah. Ya Allah Tuhanku, kalau aku tanam pokok ni keluar, segala yang aku hasilkan daripada ni, aku makan, dan selebihnya sedekahlah kepada binatang yang melantai ataupun orang yang lain. Kena sedekah. Kenapa kena sedekah? Memang suruhan Islam kata kita. Bila kita cucuk tanam akhir zaman, nak tanam musafking, tanamlah. Nak tanam lui hitam, tanamlah. Tanam. Usia tu dah, tak ada dah cucu anak cucu kita. Tanam. Islam kata, kalau nanti anak cucu kita boleh makan, orang lain boleh makan, pahala itu mengalir.
Gitu. Kan? Ya, kita biarkan. Baik. Seterusnya, Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, maka buruk pun turun. Sampai kat sini dia mengimamkan 2 rakaat kepada para anbiya dan mursalin. Maknanya Nabi Muhammad ni penghulu segala Nabi dan Rasul. Penghulu segala Nabi dan Rasul. Maknanya kalau penghulu ni hebatlah. Okey. Lepas tu Rasulullah pun dah ada. Jibril bawa 2. Satu air susu, satu air hangat. Tapi Nabi minum air susu. Kenapa? Kerana Nabi telah memilih yang betul supaya umat Islam ini tidak disesatkan. Kalau kita hari ini tak sesat, gambaran awal kerana Nabi minum susu hari itu masih Isra Mi'raj. Kau kena cerita kedai kopi, bojong Nabi minum susu ya. Contoh kita nak ilmiahkan kedai kopi. Bojong Nabi minum susu kalau Nabi minum arak. Habis sesat barat kita ni. Atas dunia tak ada gambar satu. Mampu lah. Kecik kata tak apa boleh. Habis tak ada benda. Ujung Nabi minum susu kat kita. Sesat habis. Contoh kan. Lepas tu masa Mi'raj. Daripada rupanya baru kita tahu. Langit ni setiap langit ada pintu. Setiap langit ada pintu. Yang baru kita tahu setiap pintu ada penjaga dia. Kita tengok langit ni. Bapak-bapaknya langit ni masa lebih kita lah. Bapak lampu langit warna biru hijau-hijauan, hatiku mekar bagaikan bintang yang berkelipat di malam hari. Saya sastra okey juga sebab saya sempat belajar dengan Abang Roslan Ramadan. Kan? Baru ni saya hantar anak saya syair, dapatlah untuk peringkat jadi faham nombor 2. Okey lah, walaupun bukan guru bahasa, boleh lah sikit-sikit. Tapi berjiwang, kalau dengan pian, kau power pian. Power lagi pada saya. Oh, kalau berjiwang ustaz, contoh. Baik. Semasa Mi'raj, sampai langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Langit pertama yang menjaga Nabi Adam. Okey. Dia bagi salam. Dia nampak satu peristiwa lain, iaitu orang yang makan riba dan anak yatim dan orang yang berzina. Maka rupa dan kelakuan mereka sangatlah buruk. Penzina lelaki bergantung pada susu penzina perempuan. Faham maksudnya gini? Orang yang buat maksiat atas dunia, dibangkit hari akhirat memang muka dia hodoh. Itu je. Muka kau hodoh. Kita paling takut di pada masa bukan apa? Tengok dia mudah minit. Dah jom. Sikit-sikit lebih tak apa tuan. Sebab tu saya sedia bahan. Kalau tak sedia bahan kadang mengaku perampok ising sama arti lebih. Mengaku tak ke mana-mana. Tutup je pintu. Selesai tak? Itu bahasa jauh. Bila orang buat buruk atas dunia ni, confirm lah muka dia akan buruk ke akhirat. Itu kan kat akhirat kan muka keldai lah, muka unta, muka kambing, muka anjing dan sebagainya. Sebelum lalu dekat titian Siratal Mustaqim. Dan kita minta supaya kita ni tak buruk. Bayangkan orang yang lambat sembahyang pun masuk neraka win. Ini kan buruk tak sembahyang. Tak ada bezanya orang yang melakukan maksiat dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Dosa dia juga dosa besar. Sedar lagi. Jagalah sembahyang. Orang perempuan ni ada cuti, kita tak ada. Kita continue walaupun sakit sembahyang. Ini kan kurang dah tak daya. Orang nak sembahyang. Saya duduk ke hospital masa kaki saya kena kerat. Saya sebelah-sebelah saya tu. Awak ni gaji mat sembahyang aja. 2-3 orang kamu. Datang anak buat saya, Ustaz korong ni kaki kena gerak, tak boleh nak gerak dah. Jadi kita kena buat je kot sembahyang walaupun sakit. Adik-adik ni kalau nak perbaiki, contohnya nak jadi kaya, doa ni mudah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kaya lah.
kaya ilmu, kaya akhlak, kaya kawan, kan? Kaya senyuman, bukan kaya harta dia orang pandang. Kalau kaya, mesti harta dia. Sebab Nabi cakap dah, dalam syurga bukan ramai orang kaya, tapi ramai orang miskin. Kenapa ramai orang miskin? Sebab kereta dia tak payah hisap dah. Kalau dia makan hari tu, orang jujur-jujur je lah, tak ada konak-konak dah. Kalau orang kaya, ada buah sepelek lain. Kalau tak payah zakat, berkelewak. Centeling pada hari akhirat. Penat. Begitu kalau kaya. Itu saya bimbang. Kereta bukan tak ada lah, kan? Ada. Tapi bimbang. Kena sedekah juga. Ada orang susah kena sedekah. Supaya kalau kita sakit umpama, sakit air demam saja, minggu ni demam saja, cepat-cepat sedekah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan sedekah aku ini sembuhkan aku. Baru betul. Jangan konak-konak. Nak pergi pagi, kita pun menoreh kita aku buat kerja. Ya Allah Tuhanku, berkat usaha aku ini, ya Allah, kau terimalah doa aku. Tapi kadang-kadang ujung supaya tanya tengah malam, ya Allah Tuhanku, berkatilah hidup aku ni, tak mahu sama lagi bini. Kalau berani. Langit kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni dekat-dekat. Bagi tanya khabar. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang dikelilingi oleh kaum Bani Israel. Baik, kaum Bani Israel ni dia banyak cerita dekat surah Al-Baqarah. Yang baik beriman tak apa. Yang jahat, manusia paling beban atas dunia ni, kaum Yahudi. Beban tu. Tuhan boleh ditipu. Nabi utusan Allah boleh bunuh Yahudi. Kalau kita tengok orang Yahudi, ada tertera dalam surah Fatihah. Kalau kita baca, mana Ustaz? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan dari golongan yang kau murkai. Itu Yahudi. Waladhdallin. Dan bukan daripada golongan sesat. Itu Nasrani, orang putih. Kan? Berarti Fatihah tu ada kaitan juga ni dengan perangai orang Yahudi. Yo, dalam Fatihah tu disebut Sampul Masani. Kalau kita kaum ibu, apa ni? Karamah kaum ibu ni cakap dia doa. Takut. Kalau tak kerti nak buat benda pun, Fatihah jangan minum peneda. Demam air, makalah peneda. Padahal ubat ruqyah Islam ada. Ambil air, kalau ada air Zam-Zam, air yang bukan masak, bukan air mati, baca surah Al-Fatihah. Niatkan lillahi ta'ala supaya anak sembuh. Bagi dulu air Fatihah, baru bagi peneda. Itu baru tawakan. Itu betul. Ada perubatan dalam Islam ni, ada lah yang dinama ruqyah ni. Kita jangan marah kanak kita maki kanak kita. Awak ni lah, pak bunuh ni jangan. Budak bertubuh ni. Walaupun kita nak marah dah, ketar tangan ni. Kakak. Ketar. Budak bertubuh. Jangan. Sebab doa orang tua berjarak. Karamah ni, karamah orang tua kunci syurga pada anak kita. Kalau kita marah, ambil anak kita. Tak bahagialah hidup dia kata dia. Ruginya generasi kita. Jangan malu. Kan? Okey? Baik. Dah habis itu sampai langit ketujuh, maka disingkatkan cerita. Ada beberapa zikir. Beberapa zikir yang dikira kalau kita baca jadi bekalan. Dia saya sebut tadi, zikir ni kalau hati kita kotor. Nak tengok macam hati kita kotor ni, mudah. Kata Imam Al-Ghazali, mudah. Macam mana nak tengok? Bila kita tengok semua yang kita tengok, kita tak puas hati. Tengok isteri kat rumah, tak puas hati. Tengok anak kat rumah, tak puas hati. Tengok member minum kopi, tak puas hati. Semua tak puas hati. Itu hati dia terjangkit. Macam mana nak tenang balik? Cuba ambil tasbih
Zikir la ilaha illallah. Bahailah 100 kali. Ataupun kaum ibu saya bagi satu malam ni ijazah daripada tok guru saya masih di Indonesia. Kalau berlaku kesempitan pada anak kita, bacalah Fatihah 21 kali. Lepas baca itu doa, ya Allah itu aku dengan keberkatan surah Al-Fatihah 21 kali ini, kau lepaskanlah azab pada anak, ataupun kau berilah kejayaan pada anak. Ini kadang kat sekolah, masa nak sembahyang hajat, barulah Tok Imam doa. Tok Imam doa sekali je. Padahal mak ayah tu pula yang kena doa untuk kejayaan anak dia. Jangan malas, kita kena doa untuk anak-anak kita berjaya. Jadi macam Sufian ni saya bangga sebab budak cerdik, antara budak cerdik ni faham ni. Cerah dia. Cikgu ajar depan, dia faham tak? Baru separuh cikgu ajar faham tak? Kawan tak ada guna lah, dia boleh main. Cerdik mat. Macam kamu terangkau, aku kalau tak ulang kaji tak dapat ilmu. Dr. Zawabi, Ustaz Sufian, Dr. Farid Din, Dr. Kamil, banyak ni member saya duduk dekat Kuantan. Semua dulu budak cerdik. Kalau tengok di samping main telinga dia belajar. Dapat. Yang kita ni puan tengok buku gitu. Tak dapat. Ujung dah sambung ke Indonesia jadi juga ustaz. Jadilah ustaz kampung, jadilah cerdik mana tak. Bagi dalam ni dia cerita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Zikir jangan tinggal. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada kan? Baik. Selain daripada itu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ni jadi kalau kita atas dunia tak ada musangking, di akhirat ni tak ada musangking kita. Musangking kita zikir. Kalau kita pergi ke akhirat esok, banyak pokok yang kawan tanam, itu pokok zikir kita. Pergi kalau awak tak zikir. Subhanallah. Lagu apa? Bayati. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Tidak boleh kita masuk taranau. Tak lepas, tak tarik ngaji Quran, tak lepas. Tidak sedap kita bagi lagu-lagu awal ke soal. Mendai. Tak ada ni. Tak suruh. Sikit-sikit boleh. Maka seterusnya naik tangga ke-8. Nabi pun bertemu dengan macam-macam benda. Ada telaga Kausar. Yang paling penting ada telaga Kausar. Telaga Kausar ni telaga yang disediakan kepada Nabi Muhammad untuk umat. Kita minum atas dunia ni kita haus tidak lagi. Besok kita nak kena minum juga, macam dahaga lagi. Lusa kita nak minum juga, dahaga lagi. Tulai kita nak kena minum juga, dahaga. Minum telaga Kausar ni hilang dahaga buat selama-lama. Itu ahli syurga. Allahu Rabbi. Lekuk dia pemata. Kita tengok sungai, lekuk sungai, begitulah. Tanah buntu. Okay. Cerita ni, contoh. Tak boleh nak buat dah. Di akhirat lain cerita. Baik. Jadi Rasulullah pun sampai tanggal 10 nak cerita dia muka surat 5 dia. Kita lanjutkan. Okey dapat ada sikit lagi boleh? Kita habis sikit. Tak perlu kampung. Terus malam saya pada 9 datang jempang susah ni. Apa sini tak ada. Okey. Sampai ke Sidratul Muntaha, maka Nabi pun diperintahkan. Perintah apa? Dalam ni ayat dia panjang, tak apalah nanti ulang kaji kat orang. Nabi terus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mula-mula diwajibkan sembahyang ni 50 waktu. Oh, banyak sangat. Maka dia bertemu dengan
ke kanda dia, iaitu Nabi bertemu dengan Nabi apa? Bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kurangkan dia sampai 9 kali Nabi turun naik. Akhirnya daripada 50 jadi 5 waktu dan semalam. Hari ini kita Nabi dah naik 9 kali, naik turun. Jadi 5 waktu sahaja semalam. Apa lebihnya 5 waktu sahaja semalam ni? 1 waktu bersamaan dengan 10 waktu subuh tadi. Semayang Zuhur 1 waktu semayang sama dengan 10 waktu kita semayang. Untungnya umat akhir zaman umur pendek cekeding. Istilah bahasa kita cekeding, kecil. Cekeding. Kecil, pendek, pantun. Kalau main dengan Nabi Adam, 7 hasta. Tengok 4 tingkat bangunan. Kita tak boleh sampai cekeding. Cekeding lain, cekeding, pantun. Maka bila dah selesai daripada itu, kita kena ingat lagi. Allah perbetulkan keadaan kita kalau kita jaga sembahyang. Keadaan kita macam mana pun, masa muda berangai lain, masa sedang berangai lain, masa tua berangai lain, masa dah ada cucu berangai lain. Kita akan berlaku perubahan. Sebab saya pun masih muda dulu, ya Allah nakainya ada pasal apa. Tak benda buat, baca tak nakai juga. Okey. Kan? Tapi fikir-fikir balik, Allah jahilnya masa tu. Bila dah tua ni lah. Kan? Masa muda mana fikir banyak-banyak. Kan? Start motor, pereh, cabut brek. Berdengung. Masuk dalam payung, hujung tak mati. Fikir lepas tu suka-suka kiki-kiki, hujung tak mati. Kalau dia mati hari tu, tak ada benda tinggal. Kan? Maka itulah kita kena sembahyang. Cara sembahyang untuk memperbetulkan keadaan kita. Sebab dalam Islam ni ada satu kelebihan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Kenapa? Bila kita taubat, sekiranya Allah terima taubat kita, lega gitu. Macam orang kafir masuk Islam, rosok balik, untung ni. Jadi kalau kita ni, kalau boleh taubatlah kalau ada buat silap salah. Kenapa? Bila ada buat salah silap, kita bertaubat, maka untunglah kita. Okey, saya bagi lagi satu betul. Betul ni pegang. Ambil daripada kata-kata Imam Syafi'i. Jangan saya kalau pergi satu ceramah, saya tertinggalkan. Ini ketat ni saya tinggal, lepas tu ulang kali lah, 2-3 kali dah. Setelah saya bagi satu ilmu. Kalau kita berhajat sesuatu, tidur dulu, bangun tengah malam supaya tahajud. Lepas supaya tahajud, minta betul Allah. Ya Allah, aku dengan keberkatan solat tahajud yang aku buat ni, kau tunaikanlah segala hajat aku yang aku pohon selama ini. Minta ke Tuhan. Confirm. Sebab Imam Syafi'i kata, seandainya ada anak panah tadi akan tepat mengenai sasaran. Maknanya Imam Syafi'i, Tuhu kita yang bermazhab ni, kena tepat dengan sasaran tu. Kami solat tahajud. Jangan kita tinggal solat tahajud, insya-Allah. Allahu Rabbi. Okey, ada sikit lagi. Kita baru open kalau siapa nak tanya. Okey, dapat izinkan kalau ada orang nak tanya. Takut tak puas hati. Maklum je lah. 9. Ada yang tak puas hati? Boleh tutup lah. Tak apa dah. Tutup. Okey. Ada yang nak tanya? Apa-apa soalan?